بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان
وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله
أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, kita baca panjang sikit malam ni kerana kita satu kitab yang kita baca malam ni Al-Quran saja. Saya nak berhenti awal sikit. Beberapa ayat yang kita baca tadi harus diberi peringatan, sama sekali pada ayat 31, iaitu pada kalimah wa yalbasuna thiyaban khudra. Yang saya nak ingatkan tuan-tuan di sini iaitu sin dengan tha. Yalbasun sin, patu thiyaban tha. Dua huruf yang kalau tak dijaga mungkin kita tersasul menyebutnya. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Kemudian dot yang mati juga tidak harus diqalqalahkan. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Itu satu. Yang kedua pada ayat yang ke-36 saya rasa, iaitu wala irruditu. Tidak ada qalqalah di situ ya. Wala irruditu, bukan rudidtu. Rudidtu. Wala irruditu ila rabbi. Wala irruditu. Wala irruditu ila rabbi. Itu. Kemudian pada ayat yang 38, lakinna. Di situ walaupun alif tapi dia tanda teluk di atas alif tu. Bulat teluk, artinya alif itu bukan huruf mat. Tidak boleh dibaca panjang. Lakinnahu Allah. Sebab alif itu asalnya lakin ana. Alif tu alif ana tu. Alif ana ni bila-bila dalam Quran pun tak dipanjangkan. Ana aqalla minka mala. Jadi jangan baca lakinnahu Allah. Salah. Baca lakinnahu Allah. Lakinnahu Allah. Kalau tanya awak tak panjang na di situ, jawabnya alif, nun alif di situ
bukan alif mat tetapi alif daripada ringkasan perkataan ana. Asalnya lakin ana, diringkaskan jadi lakinna wallah. Dalam khat Utsmani, mana-mana alif yang tak dipanjang itu ditanda dengan teluk di atas, bulat teluk di atas. Macam ayat 39 ada juga tanda teluk di atas itu, in tarani ana aqal, in tarani ana aqal. Jangan baca in tarani ana aqal, tak boleh, salah. Itulah 2-3 tempat yang saya rasa nak peringatkan sikitlah, walaupun tuan-tuan tahu semua, tapi saya nak ingat. Satu lagi tuan-tuan, Al-Quran ini ulama-ulama telah banyak cabang ilmu yang ditulis, dipraktik, diajar oleh para ulama kepada kita semua. Ilmu macam-macam untuk khidmat kepada Al-Quran, ilmu bahasa, ilmu macam-macam, antaranya ilmu tarannum. Tarannum ni kita dengar, tarannum daripada kalimah tarannama, ya tarannuman. Orang Melayu pun panggil tarannum, merenung tu. Merenung tu makna belagu-lagu. Gimana dengar bunyi merenung macam itu, merenung tu tarannum lah tu. Jurus kepada iman untuk mendidik insan menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang luhur, menjadi manusia yang orang panggil apa dia, yang baik. Melarang manusia, menjauhi manusia dari menjadi manusia yang jahat. Sebab itu di manapun kita baca ayat-ayat Allah, dia menjurus ke arah itu. Sebab Quran ini kitab pertunjuk. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, Allah nyatakan dalam ayat 30 ini bahawa orang yang beriman, kemudian di samping iman itu dikembarkan pula dengan amal saleh. Dua benda yang tidak boleh dipisahkan. Orang ini kata Allah, aku tidak akan sia-siakan pahala amalan mereka. Kalau manusia beriman pada aku, kemudian melakukan amal saleh, confirm bahawa pahalanya aku tidak pernah hilang, tidak pernah sia-sia balasan amalannya. Tapi kalau satu daripada dua tidak dimiliki, ada manusia yang beriman saja tapi tak buat amal soleh, wajib buat amal soleh, dia kata padan dengan iman ni pun dah cukup, orang ni tak akan dapat pahala di sisi Allah. Ataupun orang tu dia beramal soleh, buat kebajikan sana, buat kebajikan sini, tapi dia tak beriman kepada Allah, pun jaminan Allah, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, itu dia tak dapat. Sebab jaminan Allah dengan firman-Nya, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, bahwasa kami tidak akan mensia-sia, menghilangkan balasan orang yang melakukan amal hasan, amal kebaikan. Ini dijanji kepada orang-orang yang memiliki dua sifat ini, dua perkara ini. Yang pertama iman, yang kedua amal saleh. Itu satu, pahala dapat. Kemudian ayat 31 Allah nak nyatakan di antara bentuk pahala yang Allah akan beri kepada insan yang beriman dan insan yang beramal saleh ini, apa dia? Allah cerita dalam ayat 31, yaitu Allah akan beri kepada mereka syurga jannatu adnin.
Ini di antara bentuk-bentuk pahala yang Allah peruntukkan kepada mereka. Syurga Jannatu Adnin. Yang kedua, yuhallawna fiha min asawir. Allah akan beri mereka ini pakai gelang-gelang emas dalam syurga nanti. Orang perempuan cukup seronok ni dengan gelang emas. Orang laki-laki pun kalau nak pakai tidak ada halangan di akhirat. Cuma di dunia sahaja Nabi dan Allah tidak bagi umatnya yang lelaki memakai emas, lebih-lebih lagi gelang emas. Tapi di akhirat Allah sedia gelang emas. Emas akhirat tuan-tuan, emas syurga, bukan emas di dunia ni. Itu pakaiannya, perhiasannya. Wa yalbasuna thiyaban khudra. Dan mereka juga akan memakai pakaian-pakaian hijau dari sutra yang halus. Pakaian-pakaian hijau. Tak tahu pasal apa pilih hijau lah ni. Pakaian-pakaian yang berwarna hijau, sebab pakaian berwarna hijau ni katanya pakaian ahli syurga. Memang pun sabit dengan Al-Quran. Bukan arti pakaian kuning, tak ada. Pakaian merah tak ada. Hak ni dia cerita. Kalau bahasa nak pakai pakaian kuning ada. Nak pakai pakaian biru pun ada sana. Bukan kata tak ada. Jadi apa pun. Jadi pakaian itu daripada sutra yang halus. Sedangkan sutra itu diharamkan kepada umat lelaki Nabi Muhammad di dunia ini. Tak boleh pakai sutra. Tapi di akhirat ghayra mamnu'in, apa itu dalam Al-Quran, tak ditegah boleh pakai. Semua pakaian yang haram di dunia di akhirat sudah dibolehkan. Kemudian istabrak, sutra yang halus. Istabrak mana pakaian sutra halus yang bersulam. Kira ni cantik tak sangka lah tuan-tuan, pakaian syurga. Muttaqiina fiha 'alal araik, dan mereka pula duduk berehat, bertelku di atas tangan mereka, di atas kati-kati yang dibuat daripada emas dan perak dalam syurga. Main emas saja tuan-tuan, kati emas tuan-tuan. Ini di antara benda-benda yang Allah gambarkan peruntukan pahala yang disedia di akhirat. Di dunia memang Allah akan beri kepada orang-orang ini. Allah akan cerita nanti dalam ayat yang seterusnya bagaimana manusia yang beriman dengan nikmat-nikmat dunia yang Allah beri. Ini dia peruntukan yang Allah akan beri kepada hamba-hamba yang beriman, dan Allah iringkan dengan ni'mat thawab. Balasan yang Allah sediakan itu ialah sebaik-baik balasan. Wa hasunat murtafaqa, dan syurga itulah tempat yang seelok-eloknya untuk seseorang itu berehat. Nak rehat elok pergi syurga. Bukan dunia. Dunia mana boleh rehat. Dunia dia suruh kita beramal, bekerja, berusaha. Nak rehat dalam syurga. Sebab dalam syurga tak ada kerja, makan, tidur, bangun, makan, tidur, bangun. Itu dia. Dunia mana boleh makan, tidur, bangun. Makan, tidur, bangun, tak ada sebulan kena menyakit. Habis tak ada kerja, dia kata kena jogging. Jalan lama mana? 20 minit sekurang-kurang. Ini orang kaya-kaya. Kerja tak ada lah. Duduk pergi motor, duduk bawa tajak, tak apa tu. Motong dulu siapa duduk kampung kita, dia tak pernah pakai kasut seumur hidup. Dia tanya tak apa kasut, dia kata ulang kapak kokak ibu kaki duduk kulum je, nak tekan tak masuk. Ibu kaki punya keras, duduk kulum ibu kaki dan nak tekan tak masuk punya keras. Itu kata Pak Leh buat kena himau, dia kata naik pucuk.
pucuk buluh tak makan, asalkan itu tak apa kena. Jadi hak yang kaya raya ni, dia nak kerja banyak duit tak kerja, tapi kena buat kerja, kena jogging pula. Dia betul kat saya ada kata Datuk kena jogging tu. Jogging lama mana? Dia kata 1 kilometer 10 minit. Oi. Itu nak mana? Saya pun tekan kereta saya 1 kilometer pergi jauh kami 1 kilometer. Kalau jalan 10 minit, abah kot jalan. Dia kata kalau lambat pada tu tak jadi. Jalan loleh tak mau. Dia kena jalan terus. 1 kilometer 10 minit. 12 minit boleh gagah. Baru jadi. Tu baru ada boleh jantung, boleh apa. Jadi nak rehat tak boleh juga. Kata aku kaya nak rehat tak boleh juga. Kena kerja juga. Kurang-kurang kena ada program jogging pagi. Jogging. Jadi nak rehat elok, tidur bangun di syurga, bukan di dunia. Tuan-tuan boleh 1 kilometer 10 minit. Try pagi esok jalan 1 kilometer 10 minit. Derai 1 kilometer 10 minit ni derai. Kata 20 tak adil lah, kata tak adil, tak ada kesan apa. Jalan loleh tak ada kesan. Berjumpa aku pula duduk sembang tu berjalan pula tak pakai langsung dia kata. Mungkin boleh berhenti. Kita jalan-jalan jumpa aku sembang kepala jalan tu pula ajak pergi mula. Tak adil tu tak jalan tak apa. Tak ada apa. Kena jalan 10 minit 1 kilometer tu tengah berhenti. Tak apa. Patah balik. Di 20 minit cukup. Pergi 1 kilometer balik 20 minit. Sebab 20 minit kata dia darah kita berjalan. Di detik yang mula dia terbit daripada jantung, dia akan balik masuk jantung pula darah tu 20 minit dalam badan kita. 20 minit boleh sekurang-kurang. Artinya tuan-tuan, dunia mana ada tempat boleh makan tidur. Sebab itu Allah kata wa hasunat murtafaqa. Syurga itulah tempat sebenar-benarnya kita nak berehat, bukan di dunia. Baik, itu dia cerita Allah janji kebaikan kepada ahli syurga. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala. Sebenarnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Tak pernah Allah sia-siakan, hilangkan, tetap. Apa dia bentuk pahala yang Allah akan beri? Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq muttaki'ina fiha 'alal araik ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal, yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Ini gambaran Allah. Mereka dihiaskan dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas. Dia dan memakai pakaian hijau dari sutra yang halus dan sutra tebal yang bersulam, itu istabrak. Mereka berehat dalamnya dengan bertelku di atas pelamin-pelamin yang berhias. Nek pelamin pula. Mau bahasa nak menikah, pelamin sana. Nikah, boleh kahwin dengan anak bidadari. Okey. Hurun maqsuratun fil khiyam. Disebut dalam surat Ar-Rahman, bidadari-bidadari yang diletak di khemah-khemah yang cantik dalam syurga. Allah. Ni'mat thawab wa hasunat murtafaqa. Demikian itulah balasan yang sebaik-baiknya
dan demikian itulah syurga tempat berehat yang semolek-moleknya. Tuan-tuan, itu di antara cerita kalau kita baca surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, itu banyak Allah cerita nikmat-nikmat yang akan diberi kepada orang-orang dalam syurga. Ini sedikit saja. Baik tuan-tuan, 32 ayat 32 pula. Ini kisah yang kedua dalam surah ini, iaitu kisah cerita seorang manusia yang terpesona dan kagum dengan nikmat kemewahan yang Allah beri kepadanya, sehingga dia tidak mensyukuri, malah bukan takat tidak mensyukuri, malah mengkufuri. Jadi kufur pula dengan nikmat Allah, jadi kafir, jadi ingkar dengan nikmat Allah. Allah cerita dua orang lelaki. Hak seorang lagi, dia nasihat kawan dia yang lupa daratan, tapi nasihat dia kawan hak nombor satu tadi, yang kaya-kaya tadi, tak makan saman, tak makan nasihat. Cerita ni Allah cerita, begitulah keadaannya tuan-tuan. Kalau manusia itu tidak dibekalkan dengan iman, manusia itu tidak dibekalkan dengan ilmu, maka biasa dan ghalibnya manusia ini akan menjadi manusia yang pertama. Manusia yang pertama, manusia yang angkuh dengan nikmat yang Allah beri. Allah cerita di sini, Allah bagi kat dia dua kebun. Kebun anggur, kebun yang dipagari dengan pokok-pokok kurma, kebun yang disulami dengan air sungai yang mengalir megah, kebun yang daun pokok-pokoknya rendang, buah-buahannya banyak, dia pun seronok. Dia kata, tak mungkin kebun yang sesubur ini boleh jadi kering, boleh jadi musnah. Dia duduk tengok kebun dia, duduk heran, dia duduk syok. Dan tak mungkin di sana ada kiamat sebagaimana dakwaan kamu, wahai temanku. Seorang lagi. Jadi dia seronok dengan kebun dia, dia seronok dengan harta benda dia, tuan-tuan. Ini gambaran yang Allah cerita. Tapi yang beriman seorang lagi tadi, dia tak ada kebun apa pun. Anak pun korang, hak nombor satu tadi, anak pun ramai. Ana a'azzu minka malan wa ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku lebih ramai keluarga dan lebih banyak power aku. Power aku, kekuatan aku lebih. Tapi orang ni kata, akafarta billadhi khalaqaka min turab. Kenapa kamu menjadi insan yang kufur kepada Allah yang menjadikan kamu, asal kejadian kamu daripada tanah, kemudian daripada air mani. Ini nasihat. Orang beriman selalu lagu tu dah. Dia nasihat, nasihat. Baik tuan-tuan, ini cerita ni nak bagi gambaran kat kita manusia ni. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhl wa ja'alna bainahuma zar'a. Dan berikanlah kepada mereka satu misalan dua orang lelaki. Dua orang lelaki ni siapa dia? Kata pada Ibnu Abbas, iaitu dua orang lelaki daripada kalangan Bani Israel umat dulu. Seorangnya kafir, namanya Fartus, dan seorangnya mukmin, namanya Yahuda. Itu mengikut Ibnu Abbas. Dan mengikut satu pendapat lagi, dua orang ini iaitu dua orang daripada manusia yang berada zaman Nabi. Yang kedua-duanya ini daripada kabilah Bani Makhzum. Bani Makhzum ini satu kabilah, satu rumpun masyarakat yang bangsawan dari kalangan orang Quraisy, iaitu masyarakat dari kalangan puak-puak Khalid ibn Walid, Bani Makhzum. Seorangnya nama Aswad bin Abdi Yalil. Seorang ni kafir, dia ni kaya.
zaman Nabi ni. Hak seorang lagi namanya Abu Salamah Abdullah bin Aswad, iaitu suami kepada Abu Salamah sebelum dia mati. Kemudian dia mati, Nabi kahwin dengan isteri dia Abu Salamah, dia Ummul Mukminin. Jadi suami dia ni susah. Jadi dua tu kedua-dua Banu Makhzum. Al-Aswad bin Abdi Yalil ni kapiak, dia kaya dengan harta, dengan kebun tamar, kebun kurma, kebun anggur. Yang Abi Salamah ni orang susah. Dia tak ada apa, tapi kawan duduk megahkan dia. Walau bagaimanapun, imma pendapat Ibnu Abbas yang bukan pentingnya nama siapa dua orang lelaki, tapi yang pentingnya pengajaran tu apa yang kita ambil. Sama ada puak Bani Israel ke, sama ada zaman Nabi Muhammad, kedua-dua boleh pakai. Apa cerita dua orang lelaki ni? Kami adakan bagi salah seorang di antaranya, seorang tu yang bernama Aswad bin Abdi Yalil tadi ni, 2 buah kebun anggur. Tu dia. Dan kami kelilingi kebun itu dengan pohon-pohon tamar, kurma, serta kami jadikan di antara keduanya jenis-jenis tanaman yang lain. Kira kebun ni cukup hebat lah, dengan tamar, dengan kurma. Itu 2 jenis buah yang cukup hebat, famous dilakukan yang di negeri-negeri Arab dulu. Itu hak sekong. Dia punya kaya bukan main, dengan dusun dia bukan main. Kemudian kebun dia ni pula Allah cerita, kiltal jannataini atat ukulaha. Kedua-dua kebun ini mengeluarkan hasilnya. Walam tadlim minhu syai'a, dan tidak mengurangi sedikit pun dari hasilnya itu. Hasilnya keluar cukup lumayan. Buah kurma jadi, buah anggur merenih, tuan-tuan. Allah, dia pipi tengok pokok kurma dia, pokok anggur dia syok tu lah. Bukan takat tu, kata Allah, wa fajjarna khilalahuma nahara. Tidak cukup indah kebun yang begitu hebat dengan hasil kurma dan anggur, sekiranya kebun itu tidak disulami dengan air anak sungai. Kata Allah, wa fajjarna khilalahuma nahara, dan kami juga mengalirkan antara keduanya sebatang sungai. Cantik tuan-tuan, air sungai mengalir kebun. Nak ceritanya tu dialah kedudukan dia. Dunia ni syok, segar, bugar, elok, cantik. Baca Nabi kata, innamad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifakum fayanzura kaifa ta'malun. Hadis ni saya baca lalu lah. Hadis ni sahih Bukhari, dalam Riyadhus Salihin ada, Imam Nawawi. Innamad dunya hulwatun, sungguhnya dunia ini manis. Banyaklah semut yang hurung benda manis. Khadiratun, benda yang segar bugar. Benda segar semua orang mau. Tumbuh-tumbuhan yang menghijau, segar bugar, bukan layu. Dunia ni lagu tu. Betul banyak orang. Tapi kata Nabi, wa innallaha mustakhlifakum, Allah bagi benda itu untuk kamu. Allah bukan buat untuk dia. Fayanzura, kemudian Allah akan tengok, kaifa ta'malun, bagaimana kamu nak buat, nak lakukan dengan nikmat yang segar bugar tadi. Jangan duk kata syok ya. Baik tuan-tuan, ini cerita kebun kawan tu. Ayat 38, Allah kata bukan dekat kebun saja, duit dalam bank pun banyak dia ni. Bukan dekat kebun, bukan dekat dusun, bendang aja, duit lain pun banyak. Wa kana lahu 38, kata kawan ni, lakinnahu Allah, tapi aku sendiri
percaya dan yakin dengan sepenuh bahawa dialah yang mencipta itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Wala usyriku bi rabbi ahada, dan aku tidak syirik dengan Tuhanku dengan sesuatu apapun. Ini kata-kata kawan hak beriman. Kemudian nasihat lagi. Sepatut hangnya hang masuk dalam kebun hang yang hebat tadi, hang patut hang kata Masya Allah la quwata illa billah. Patut hang kata lagu tu. Bukan patut hang kata tak mungkin kebun aku boleh binasa, aku tak percaya kiamat ni ada, aku lebih banyak harta daripada hang. Tak patut hang kata lagu tu. Yang sepatutnya hang kata Masya Allah la quwata illa billah. Ini tuan-tuan, kalau kita masuk kebun, kita tengok pokok durian kita bunga berputik, muktan kita cepedak, kita padi kita elok, kata hak ni Masya Allah la quwata illa billah. Ini kata diajak oleh Nabi, patutnya kata hak tu. Imam Malik kata siapa yang kata benda itu, insya-Allah dia akan selamat daripada kebinasaan harta benda dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat, la haula wala quwwata illa masya Allah la quwwata illa billah, itu kata Nabi sama dengan la haula wala quwwata illa billah, itu makna lebih kurang aja. Barang siapa yang kata benda ini, Allah jawab, Allah kata aslama abdi wastaslama, hamba aku sudah serah dirinya kepada aku dan dia telah menyerah kalah kepada aku. Di aslama abdi, hamba aku beriman, Islam kepada aku, wastaslama, dan menyerah dirinya kepada aku. Tuan-tuan, tukar kereta baru naik-naik, Masya Allah la quwwata illa billah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kena kata benda ni, tu orang Islam. Sebab itu kata ayat 39, walaula idh dakhalta jannataka, dan sepatutnya kata kawan ni, semasa engkau masuk ke kebunmu, berkatalah la masya Allah, semuanya ialah barang yang dikehendaki Allah, la quwwata illa billah, tidak ada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. In tarani ana aqalla minka malan wa walada, kalau engkau memandang aku sangat kurang dari segi harta dan sangat kurang dari segi anak berbanding denganmu, tak apalah, hak tu aku punya bahasa. Tapi hang kena kata la masya Allah la haula la quwwata illa billah. Aku memang kurang, harta pun kurang, anak pinak pun kurang pada hang, tak ramai macam hang. Walaupun aku kurang harta daripada kamu, walaupun aku kurang anak daripada kamu, tapi aku masih menaruh harapan kepada Allah. Allah mengajar aku supaya aku menaruh harapan kepadanya, supaya Allah beri lebih baik di akhirat kelak kepada aku, lebih baik daripada kebun kurma anggur yang hang megah tadi. Itu kata si yang beriman ini. Fa'asa rabbi an yu'tiyani khairan min jannatik, maka mudah-mudahan, kata si beriman, Tuhanku akan mengurniakan daku lebih baik daripada kebunmu. Wa yursila 'alaiha husbanan minas sama', dan aku bimbang Allah akan menimpakan kebun engkau itu husbanan, bala bencana daripada langit, fatusbiha sa'idan zalaqa, sehingga menjadikan kebunmu itu tanah yang lincin, tandus. Artinya lincin, habis semua, tercabut pokok kayu kurma anggur dan tinggal tanah kosong. Ini Allah boleh buat. Itu satu.
Ini kebimbangan yang dilahirkan oleh insan yang beriman ini kepada temannya yang kufur. Barangkali Allah akan hantar malah bencana, tiup angin puting beliung semuanya habis. Atau yusbiha ma'uha ghaura, air yang menyara pokok-pokok kamu itu gaib masuk dalam bumi, dihisap oleh bumi gaib, maka jadilah bumi kamu itu kuntang dan kering, maka mampu juga pokok-pokok kamu. Falan tastati'a lahu talaba, engkau tidak boleh gali nak cari air itu, sebab air itu Allah Subhanahu wa taala telankan bumi, air itu masuk gaib dalam bumi. Habis tuan-tuan, ini nasihat orang beriman kepada orang yang kufur tadi. Hang jaga, kalau orang tak beriman gini-gini Allah akan buat hantar benda jadi padang jarak, padang tekukok. Nah, kalau hantar benda jadi hantar telan biar air bumi habis, kering kuntang mampu habis pokok-pokok hang. Dia tak dengar juga. Akhirnya tuan-tuan 42 Allah hantar subuh. Wa uhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha, dan segala tanaman serta harta bendanya itu pun dibinasakan oleh Allah. Pasal apa binasa? Pasal kufur, tak mau syukur. Lalu jadilah ia, tuan kebun hak kapiak tadi ni, membalik-balikkan dua tapak tangannya kerana menyesal. Kita pun nak buat gitu. Habis ha. Habis ha. Betul ha? Habis ha. Balik tapak tangan. Tak ada apa dah. Wa hiya khawiyatun ala urushiha. Dia menyesal, dia habis angkat tapak tangan, duk golek tapak tangan tu sebab belanja lebih banyak dah, duk jaga kebun, tiba-tiba kebun tu habis, rosak binasa. Wa hiya khawiyatun ala urushiha, sedangkan kebun itu runtuh junjung tanamannya. Sebab pokok anggur ni orang berjunjung. Berjunjung, dia duk melata, ranak habis. Wa yaqulu, masa tu barulah teringat, sambil dia berkata, ya laitani, alangkah baiknya. Kepala bapak hang dulu orang duk abang tu tak mengingat, dah habis lingkup ke Allah, baru alangkah baiknya kalau aku tidak sekutukan suatu pun dengan Tuhanku. Kalau aku beriman elok pun dulu kebun aku tak lingkup, tapi nak buat apa dah. Walam takul lahu fi'atun yansurunahu min dunillah. Allah nyatakan 43, dan ia tidak mendapat sebarang golongan yang boleh menolongnya. Tak ada siapa boleh tolong dia dah. Kalau kemusnahan yang telah dihantar oleh Allah, dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan harap kata siapa boleh tolong. Wa ma kana muntasira min dunillah, selain daripada Allah, dan ia pula tidak dapat membela dirinya sendiri. Tak ada. Hunalikal walayatu lillahil haq. Pada saat yang demikian itu, kekuasaan sebenarnya, kekuasaan memberi pertolongan hanya tertentu bagi Allah sahaja, tidak ada orang lain. Wa khairun thawaban wa khairun uqba. Dialah sebaik-baik pemberi pahala, iaitu Allah, dan sebaik-baik pemberi kemudahan yang berbahagia kepada hamba-hambanya yang taat. Jadi tuan-tuan, cerita ni dialog dua orang manusia tadi, dan cerita apakah implikasi, kesan yang diterima oleh manusia yang kufur, yang angkuh, yang takabur, yang sombong dengan harta nikmat yang Allah beri. Itulah kesudahannya untuk menjadi ibrah dan pengajaran kepada kita. Ambillah nikmat Allah sebanyak mungkin yang boleh tuan-tuan, tapi jangan menjadi manusia yang kufur. Kalau Allah bagi harta, miliklah harta sebanyak mungkin, tapi jangan jadi Karun. Kalau Allah bagi kuasa, jadilah raja, jadilah pemimpin yang besar, tapi jangan jadi Firaun. Ini Allah ingat dah. Nak milik harta, milik, jangan jadi Karun. Nak jadi raja, nak jadi pemimpin besar, jadi, tapi jangan jadi Firaun. Sebab Firaun dan Karun Allah binasakan, dan ceritanya dalam ayat Quran penuh berkenyah
begitulah sikap dan kesan yang diterima oleh orang-orang yang angkuh ini. Jadi tuan-tuan, kita akan 45, kita akan baca pula satu bandingan yang Allah buat kehidupan manusia di dunia ini, apa yang Allah banding kehidupan kita di dunia. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah kita yang akan datang, dan kita berhenti di sini tuan-tuan. Kuliah kita satu kitab saja malam ni, iaitu Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita akan bertemu dalam kuliah kita yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma'. Na'udzu bika min haula'il arba'. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.